Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kita sama-sama live pada hari ni. Okay. So, semua dah solat Isyak. Okay, sama-sama kita tunggu Ustaz Syarizan. Kita borak-borak dululah Okay. Waalaikumsalam Hazri. Baiklah. So hari ni kita akan berborak lah sikit. Borak-borak macam biasa. Tak adalah macam apa sangat lah. Tak adalah serius sangat kan. Sebab Ustaz Syarizan ni pun dia sempoi. Korang boleh gelak dengan dia. Kan, sporting. Ustaz ni sporting. So sebelum tu nak bagi tahu dekat semua yang join live ni. Kita tunggu ramai dulu. Kalau boleh live malam ni mencecah 2,000. Oh, 2,000 Hakim Osman. Salam. Salam ada katanya. Ya. Waalaikumsalam. Tukar filter? Tak ada pakai filter tau, ni original. Ini memang tak ada pakai filter kerana ianya original ya. Okay. Hello, semua okay? Dengar suara okay tak? Okay semua? So hari ni Nana pakai tudung memori berkasih daripada By Nana Hijab Covers. Okay. Alhamdulillah Kak Nana sihat walafiat. Mak Isah ayam ungkep. Boleh. Bila nanti aku masakkan untuk Mak Isah Untuk kau ya Finas. Nana kat mana ni? Dekat rumah. Tak pakai filter. Tak pakai filter betul. Tak tipu. Kau orang kena nampak pudar je ke Sekejap Kak Nana tengok jap. Okay ke tak live ni? Kakak-kakak. Okay kot insyaAllah. Okay ke? Okay ke? Okay ke? Okay ke? Tak pakai filter, okay okay. Korang clear ke? Tak clear ke? Macam sama-sama bayangan ke macam mana? Okay. So, cantik kan tudung Nana pakai? Tudung memori berkasih. Nampak? Senang je. Nak live IG sarong saja. Tak payah gosok. Ni tudung untuk orang malas gosok sebenarnya. Tahu? Jadi makanya jangan lupa korang beli tudung ni. Tudung ni banyak-banyak ya. Dekat By Nana Hijab Covers. Okay. Dan apa-apa pun kalau nak beli dekat Shopee. Alright. Kak Nana sayang. Hello. Nanti kalau Ustaz Syarizan dah masuk, Ustaz ni tulis kat sini komen Waalaikumsalam. Nana sihat. Terima kasih. Okay. Saya dah beli tudung kat Nana. Thank you Intan Iana. Terima kasih. Nanti korang ni lah macam buatlah ni. Oh Ustaz dah ni request Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa. Nana request Ustaz lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kenapa Ustaz lagi nampak macam artis ni? Biasalah. Orang teringin nak masuk TV. Tak masalahnya siap ada earphone tu. Earphone kecil tak ada, ada earphone besar je. Oh, patutlah. Ustaz, macam mana?
Dah lepas mayang semua dah? Dah, Alhamdulillah. Semua orang dah semayang belum ni? Sila jawab. Ustaz tanya tu. Lupa bagi salam. Assalamualaikum semua. Lupa bagi salam lah. Tu Mak Isah Ustaz. Senanglah hati Ustaz kan? Mana Mak Isah yang mana satu? Mak Isah, Dinas. Finas. Dia tengah komen tu. Ustaz tak layan je dia. InsyaAllah. Hai Finas. Finas dah semayang belum? Berapa rakaat semayang syak malam ni? Sudah, dia kata. Aduh, kelakar lah. Hari ni kita gelak-gelak ketawa je lah Ustaz Gelak dulu. Kejap lagi kita menangis. Mula gelak dulu. Alamak. Oh, mana Kak Awin? Kak Awin tak nampak pun. Oh, Kak Awin. Oh, dia masuk dalam ni juga. Kak Awin ada. Mana dia? Dia type je lah. Dia kan low profile. Yelah. Dia nanti Nana post gambar dia seketul dekat Nana punya feed tu. Okay Ustaz, hari ni apa cerita kita? Cerita kita hari ni adalah tentang mata. Tentang mata? Sebab hari ni kita semua hidup dalam satu alam ataupun dunia yang kita tunjuk dan orang tengok. Faham tak? Faham. Kalau kita tak tunjuk pun orang nampak kita. Kan? Kita expose, kita zahirkan, kita pertontonkan. Apatah lagi kalau public figure macam Nana yang sentiasa dilihat. Jadi hari ni kita ada dalam alam yang macam tu. So macam mana kita nak menghadapi alam ni lah. Dalam keadaan orang ada mata, kita pun ada mata, kita tengok orang tengok kita. So insyaAllah kita nak bincang hari ni tentang penyakit ain. Penyakit daripada mata. Biasanya kita cerita pasal penyakit hati kan? Betul. Ini kita cerita pasal penyakit mata. Penyakit mata ni bukan masalah gatal mata, bukan ketumbit, bukan rabun Ini kita cerita penyakit mata yang daripada mata tu boleh menjadi kesan kepada fizikal dia yang lain. Mata tu bahaya sebenarnya. Mata ni dia ada cahaya-cahaya dia yang sangat powerful sebenarnya. Mata ni kita nampak je dia biasa macam ni. Tapi kalau kita buka dalam saintifik kan orang oftalmologi apa benda tu yang pakar-pakar mata ni tengok mata ni punya lapisan dia memang sangat pelik mata ni. Urat saraf yang ada dekat mata ni sangat pelik. Tuhan cipta memang optik kita ni sangat luar biasa. Dari sudut fizikal pun dah luar biasa, apatah lagi dari sudut dalaman mata tu sendiri yang kita nak bincang malam ni insya-Allah. Okey, baiklah. So sebelum tu kita jawab dulu soalan ni Ustaz. Peminat-peminat Ustaz ni kata Ustaz handsome lah hari ni. Itu pun mata juga tak Ustaz? Ini antara yang kita nak bincang hari ni Nana. Kalau orang puji Nana kan, kata cantiklah Kak Nana, cantiklah Mada. Kalau pakai helmet pun cantik, apatah lagi pakai tudung. Brand baru, tahniahlah Nana, dah keluar brand baru by Nana, masya-Allah. Masya-Allah. Kan? So orang puji-puji ni. Puji-puji. So sebenarnya daripada pujian tu juga sebenarnya nampak macam positif, bagus. Kan puji bagus alhamdulillah, tapi dia ada risiko-risiko dia. Ini juga antara yang kita nak bincang. Contoh kan macam ada yang kata Ustaz handsome malah ni, oi bahaya tu. Kan bahaya. Walaupun saya taklah handsome, tapi orang dah cakap tu saya angguk je lah. Amin. Amin. Tu semacam doa ke apa? Mungkin dia akan jadi doa baik, tapi dalam masa yang sama walaupun doa tu sangat baik, tapi dia ada beberapa cara yang Nabi ajar kepada kita nak doakan orang ni macam mana, nak puji orang macam mana. Sebab kalau salah puji, dia akan memberi benda yang tak elok kepada orang yang dipuji tu. Okay, so kita nak start macam mana ni? Kita start sekarang ni ikut Ustaz je. Ikut Ustaz jangan macam tu. Nak terpulang pada Ustaz. Okay, bagi saya tanya Nana dulu. Nana dulu.
Okey, Nana sebagai seorang manusia lah Nana, sebagai seorang manusia Hmm. dan dikenali ramai pula. Hmm. Okay, dengan follower 3.9 juta kan? Mana-mana Nana pergi orang mesti kenal. Orang mesti kenal. Sebagai manusia lah Nana, apa Nana rasa? Saya nak tanya tu. Ini jujur ni, jujur. Sebagai manusia. Bukan sebagai malaikat ke, sebagai apa, tak ada. Ni sebagai manusia ni. Sebagai manusia lah memang Nana suka orang puji. Manusia mesti suka puji-pujian. Betul tak Nana? Rasa bukan Nana je. Semua orang yang puji pun mesti suka. Dan sometimes pun Nana rasa macam betul ke orang kata aku comel lah apalah. Kita akan jadi terperasan sendiri. Okay. Tapi terperasan sendiri tu macam tak adalah, aku tak rasa pun diri aku ni comel ke. Tapi menurut orang dia kata comel ke apa kan. Perasaan dalaman tu kadang-kadang bercampur. Macam tak boleh nak riak sangat. Tapi apa-apa pun Nana sedar balik ini adalah Nana balikkan kepada Allah balik. Semuanya ni rezeki Allah, orang sayang kat kita, orang suka kat kita, macam tu lah. Mana kalau Nana pergi kedai ke, pergi restoran ke, orang senyum dengan Nana, apa Nana rasa? Rasa best ke atau rasa macam takut? Dia sebenarnya Nana rasa happy sebab Nana dapat happykan orang yang pandang Nana tu. Dia senyum dengan Nana senyum dengan dia balik. So dia happy ke kan? Nana macam okay, aku dah happykan orang hari ni. Tapi dalam masa yang sama Nana takut juga kan. Kot Nana mungkin ada orang senyum kat Nana, Nana tak senyum balik, dia kecil hati ke. Nana kadang tak perasan. Macam tu. Betul. Mungkin dia senyum kat orang belakang Nana yang perasan pula. Itu pun Nana takut ke tu. Dah jadi perasan pula. Aku senyum kat you lah. Macam tu. Okay. So mana sebagai manusia normal lah kan kalau orang suka kita, orang puji kita. Betul. Tapi pernah tak Nana terfikir yang macam ramai sangat orang puji aku, ramai sangat orang suka aku. Ada tak rasa macam insecure, rasa macam takut sikit bila orang terlalu puji kita? Takut juga. Ada juga takut lah. Takut sebab yelah sebab kita tak tahu kan yang senyum, yang puji tu masing-masing ada niat yang tersendiri yang kita tak mampu nak terjemah dengan ilmu yang kita ada, pengetahuan yang kita ada. Betul tak? Kadang-kadang ada orang senyum dengan niat yang berbeza. Senyum betul-betul suka, ada orang dia senyum sinis. Kan ada orang senyum barangkali dengan perasaan yang lain dan sebagainya. So sebagai public figure, orang yang dikenali, kita akan rasa insecure tu lah. Dan satu sudut lain juga mungkin kita pun hilang privacy mungkin. Kan Nana nak buat apa-apa kat mana dekat public ni susah lah kan. Kalau makan kena sopan santun, kalau kat rumah boleh makan macam tu. Contoh. Yelah kita sentiasa nak buat contoh yang baik. Bawa makan tu Nana tak ni lah cover lah. Nana tak kisah pun. Macam bagi Nana orang macam peminat Nana dia macam terima je kot Nana makan macam mana pun apa ke kan. Betul lah. Bukannya makan nak protokol sangat kan, yang penting kita makan ikut adab lah, macam bismillah, makan dengan tangan kanan. Betul. Macam tu insya-Allah. Ramai sangat ni puji Nana ni, tak ada pun yang puji saya Dah ada tu Mak Esah, nampak tu Mak Esah puji Mak Esah seorang je lah yang puji ustaz dia ni. Ustaz nampak handsome, bercahaya pada malam ni katanya. Yelah tu. Amin. Masya-Allah, tabarakallah. Kita nak bincang hari ni Nana pasal penyakit ain. Dayah pun masuk. Masuk. Kawan-kawan semua masuk. Okey, dengar. Dengar elok. Ni Kila begitu ni, pernah makan semeja dengan Kak Nana tapi Kak Nana okey je, tak cover langsung. Tak cover langsung tu memang dia belasah je, dia tak fikir orang depan dia. Sebab Nana tak nak orang kecewa nanti. Kok Nana tiba-tiba depan orang Nana jaga, tiba-tiba mana tahu tersempak dengan Nana dalam keadaan Nana tengah kelahap je. Yelah tu yang tu si Dayah Dr. Fi Taufik ni, dia kata tak gelojoh tapi banyak bona. Yang setakat yang saya kenal, saya rasa yang ni Dayah bukannya Nana. Dayah yang makan banyak. Bebek mengaku Dayah. Tak payah nak kata ke orang lah Dayah. Tak payah nak ngata kat orang. Okay. Alright. So macam mana Ustaz? Kita nak live berapa lama? Sebab saya nak set timing. Sebab tajuk kita ni sebenarnya kita boleh jadikan dia panjang, kita boleh jadikan dia pendek. Nana punya masa, Nana nak sampai pukul berapa?
Nana sebenarnya, Nana suka sangat berada dalam apa ni? Taman-taman syurga. Taman-taman syurga dah ni ke InsyaAllah. Ustaz kan? Masya Allah betul. Ah, Ha. jadi selagi kita duduk So, dalam taman syurga tu, maknanya kita didoakan oleh malaikat. Betul Ustaz? InsyaAllah InsyaAllah. malaikat, burung-burung di langit, ikan-ikan di darat, duduk, bila kita duduk dalam majlis zikir atau majlis ilmu, burung di langit, ikan di darat akan berzikir dan berdoa dengan kita. Masya Allah. Nana tak kisah Ustaz. As long as dapat Tak doa. kisah. Ha. InsyaAllah. InsyaAllah. Alright. Amin. So insyaAllah lah sebelum sahur kita berhentilah kalau macam tu. Oh, boleh Ustaz. Tak ada masalah. Sebelum sahur. Okay. Apa Ustaz seorang je lah Nana. Okay. So Alright. apa pun terima kasih Nana sebab jemput saya untuk bersama malam ni. Ya, untuk kita berbincang tajuk tentang penyakit ain. Sebab tajuk ni memang antara tajuk yang kita pernah bualkan dekat luar kan, masa kita jumpa, kita pernah makan sama, kita pernah meeting, kita pernah jumpa sebelum ni dengan Anas, dengan isteri saya, dengan Kak Awin, dengan kawan-kawan kita yang lain tu, dan kita pernah bincang tajuk ni. Sebagai seorang public figure, orang yang dikenali, orang yang sentiasa expose diri dia, dia kena tunjuk dekat public sebab dia kena buat show dan menang anugerah lagi, Alhamdulillah. Berarti lagi banyak kita menang, kejayaan kita, kelebihan, nikmat yang kita dapat, lagilah banyak orang memerhati kita. Kan? Follower kita pun dah makin meningkat. Berarti dah makin ramai orang akan mengenali, menyukai kita. Tapi dalam masa yang sama kita juga tidak nafikan mungkin ada juga mata-mata yang tidak berapa suka. Tapi yang tu kita nak ketepikan tajuk tu. Kita tak nak langsung bersangka buruk, Ustaz, dalam 3.9 juta saya, 4 juta saja ni sebenarnya bukan semua suka Nana. Ada je haters tapi dia nak stok Nana je. Kita tak nak fikir yang tu. Sebab saya menganggap 3.9 atau 4 juta yang ada follower Nana di Instagram ni, semua yang menyukai Siti Nordiana. Sebab kita tak nak bersangka buruk dengan orang yang kita menganggap bahawa kelebihan yang kita ada hari ni, ada orang dengki. Tak. Kita tak nak sangka buruk macam tu. Walaupun hadis Nabi SAW sebut, fi kulli dhi ni'matin mahsudun. Nabi sebut dalam hadis, pada setiap seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, kelebihan, nikmat, kejayaan, kan? Fi kulli zi ni'matin, bagi setiap orang yang dapat banyak nikmat, mahsudun, akan ada orang yang hasad, akan ada orang yang dengki. Sekalipun ada hadis Nabi macam tu, bukan bermaksud kita terus declare, alah Ustaz, 4 juta saya ni sebenarnya tentang 1 juta je yang suka saya, 3 juta lagi stalker je yang cari salah saya. Tak. Kita tak nak langsung sangka buruk dengan orang. Walaupun kita dengar-dengar orang cakap ke apa ke, kita anggap mereka tak suka sebab mereka mungkin salah dengar atau salah faham dan sebagainya. Sebenarnya macam mana sekalipun kita saling suka menyukai, semua kita kadang-kadang sebab salah faham, sebab hasutan syaitan dan sebagainya. So kita tak nak bercerita je orang pandang kita dengan pandangan buruk, pandangan hasad. Cuma saya nak lebihkan prefer pada malam ni, perbincangan kita penyakit ain ni adalah iaitu penyakit yang datang daripada mata. Sama ada orang terlalu suka kepada kita, dia juga boleh mendatangkan penyakit yang tak elok kepada kita. Kalaulah orang yang tengok kita dengan pandangan benci, pandangan hasad, itu juga boleh memberikan akibat atau kesan yang tak elok kepada kita. Itu kita memang dah tahu orang hasad ni. Nabi pun sebut macam tu kan, orang yang hasad, orang yang dapat nikmat akan ada orang yang hasad. Cuma itu akan tak elok kepada kita, aura negatif tu. Dia akan menyakitkan kita. Tambah pula kalau dia hasad, dia buat pula santau, dia buat pula benda yang tak elok pada kita. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Nanti kat ujung-ujung nanti kita cerita solution. Macam mana nak pertahankan diri kita daripada sebarang anasir ataupun unsur-unsur perkara yang negatif, yang tak elok dekat luar supaya jangan kena kepada kita. Okey, cuma yang kita nak bincang betul-betul malam ni adalah tentang orang yang suka kita. Rupanya orang yang tak suka dah risiko dah. Memang confirm orang yang tak suka akan bagi risiko dekat kita. Orang yang suka kita, yang terlalu memuji kita, juga sebenarnya boleh memberi risiko atau kesan yang tak elok, yang buruk kepada kita. Sebenarnya. Sebab itu, Nana deserve dengan kelebihan Nana ada, suara yang bagus, attitude yang bagus, dan akhirnya Nana memenangi beberapa anugerah dan seumpamanya. Itu bagus, Alhamdulillah. Namun dalam masa yang sama, kena ingat setiap kelebihan yang Allah bagi, Allah tak akan uji. Kesenangan, kesusahan, semuanya adalah ujian. Hidup ujian, mati ujian, senang ujian, susah ujian, cantik ujian, buruk ujian, kurus ujian, gemuk ujian, betul. Ustaz ujian, semua kita akan diuji. So bila Nana berjaya, suara bagus, perwatakan bagus, kontroversi pun apa semua tak ada,
Jadi ya mungkin akan ada pujian yang banyak. Tapi sebenarnya pujian yang banyak juga sebenarnya boleh memberikan kesan sampingan. Kita kata side effect, kesan sampingan yang mungkin tak semestinya. Mungkin akan memudaratkan kita. Saya nak tanya Nana lah. Dia tak nak jadi macam tazkirah, macam ceramah pula kan. Baik buka YouTube, Ustaz Syarizan cari ceramah kat situ. Kita bukan nak ceramah. Kalau boleh saya nak bertanya Nana. Sejak Nana menjadi artis dulu dan selepas Nana menempa nama yang semakin meningkat naik dengan pelbagai anugerah kemenangan semua lagi, Nana pernah tak mengalami beberapa situasi yang rasa sakit ataupun benda-benda yang rasa tak best, dada berdebar, jadi risau dan sebagainya? Kalau Nana boleh share lah, mana yang Nana rasa Nana boleh share, mana yang tak boleh, rahsiakan. Okay, Nana rasa sejak Nana comeback balik dalam industri ni, dia jadi, kehidupan Nana tu jadi busy sangat. And then sometimes memang Nana akan rasa berdebar, rasa gelisah tu memang ada. Kadang-kadang bila orang komen yang negatif pasal Nana akan terfikir, betul ke aku ni negatif, aku ni betul ke apa yang dia cakap ni? So kita terkesan lah. Dan macam Nana pun pernah mengadu kat Ustaz, kenapa Nana macam risau je ni kenapa macam tu. Benda-benda tu memang Nana ada rasa. Sakit tu tak adalah, kadang-kadang dia macam penat, lemah semangat pun ada kadang-kadang. Ada jugalah. Tapi yang betul-betul kritikal tak adalah, yang tiba-tiba jadi demam, yang tak pasal-pasal doktor diagnose kita tak ada apa-apa sakit pun. Ada tak? Tiba-tiba jadi lemah, jadi berdebar, jadi ada pernah tak? Setakat ni Alhamdulillah bab tu belum ada lagi. Cumanya kita rasa macam kita tak sihat sangat macam dulu. Kadang-kadang sakit dada sikit rasa macam aku ni ada sakit jantung ke? Dia macam anxiety lah tu kan. Kadang-kadang ada juga rasa macam tu. Okay. Okeylah, perasaan tu normal lah kan. Saya pun, semua orang manusia kita akan ada perasaan-perasaan tu. Sama ada stress ke, anxiety ke, depression ke. Kalau teruk lagi dia akan depress, dia akan kemurunan. Na'udzubillah, kita tak nak jadi macam tu. Sebagai manusia yang normal. Tak semestinya kita berdebar, tak semestinya kita sakit sebab orang kata apa, perbuatan orang yang dengki, yang jahat kepada kita. Tak semestinya. Mungkin sebab Nana busy, mungkin sebab kepala fikir macam mana nak buat ni, ni kan. Mungkin juga, bukanlah semua benda yang penyakit kepada kita ni kerana sihir, santau, tak semestinya. Sebab kita juga tak nak lah dengar macam tu, sikit-sikit je ada orang ni demam je, awak ni kena buatan orang ni. Kan? Dia ni tiba-tiba berdebar je, saya tengok awak ni, saya rasa ada orang dengki dengan awak ni. Kita tak nak influence, pengaruh-pengaruh yang macam tu. Ya, kita rasa berdebar ke, kita rasa letih ke, rasa stres sikit ke, anxiety ke, itu memang normal, physical, hormon kita dan seumpamanya lah kan, macam-macam lagi. Cuma dan kita juga tak naklah setiap benda je kaitkan dengan sihir, santau, apa benda-benda yang tak elok orang nak buat kita ke apa semua ni kan. Okay. Alright, kita tak apalah tu. Cuma yang kita nak bincang detail ni adalah tentang penyakit ain ni, macam saya sebut tadi, ramai yang memuji Nana. Okay. Dan kita tidak nafikan mungkin berkemungkinan ada yang tidak suka. Ialah sebab Nabi sebut dalam macam dalam hadis, Nabi kata orang yang dapat nikmat banyak akan ada orang yang tak suka, orang yang hasad. Hasad ni apa? Hasad ni dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Dan dia akan cari jalan untuk jatuhkan orang tu supaya dia dapat apa yang nikmat yang orang tu dapat. Itu maksud hasad. Hasad ni dia akan merasa susah dengan kesenangan orang, dia akan merasa senang dengan kesusahan orang. Itu hasad. Okay? Ada satu lagi yang dibenarkan dalam Islam, iaitu dia tak boleh tengok orang lebih. Tapi dia akan cari jalan supaya dapat jadi macam orang tu. Dia tak nak pun jatuhkan orang yang lebih tu. So dia akan berusaha, dia akan inspire, dia akan ambil inspirasi, dia akan belajar tengok macam mana orang Siti Nurhaliza boleh berjaya. Dia tengok macam mana. Oh dia masuk kelas vokal. Oh dia jaga attitude. Oh dia begini. Dia tak fikir jahat pasal orang. Contoh dia belajar, dia tengok orang ni berjaya, dia belajar sampailah dia nak macam orang tu tanpa menjatuhkan orang tu. Oh yang tu betul, boleh. Dia tengok yang tu dibenarkan dalam Islam. Itu namanya ghibtah. Ghibtah ni adalah ghibtah. Ghin ba ta marbutah. Ghibtah ni kita macam cemburu, kita macam iri hati. Tapi iri hati yang dibenarkan. Kita tengok orang tu lebih, orang tu kaya. Tak boleh jadi tengok dia ni kaya. Bukan kita benci.
Kita pun belajar macam mana ya dia boleh kaya. Oh punya dia kena belajar begini-begini, kena sedekah banyak, Ah. kena tolong orang, kena jaga staff. Kan dia belajar. Akhirnya dia pun dapat macam orang tu tanpa menjatuhkan orang tu. Adapun hasad, kan, kalau orang Melayu lagi best dia hasad dengki. Hasad bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. So orang Melayu hasad dengki double terus. Oh. Kan? Hasad Hasad dengki. pula. Ke sama je? Hasad bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. Oh, yalah betul. Hasad tapi nak kata orang Melayu ni, orang Melayu guna dua-dua terus. Hasad dengki terus. Dengki sangatlah tu kiranya. Memang bertimpa-timpa lah. Kan? Okay. Kalau hasad dengki pula dia tengok orang lebih, dia jadi tak puas hati. Dia akan fitnah orang tu, dia akan cerita buruk tentang orang tu. Dan dia akan buatlah apa-apa benda yang akhirnya dia rasa puas hati supaya orang tu jatuh. Yang tu hasad dengki. Itu satu dia nak jatuhkan orang dengan cara dia memburukkan orang tu. Yang kedua, hasad dengki ni kadang-kadang bukan sebab memburukkan orang je. Dia tengok orang berjaya, tapi dia tak ada perasaan pun, dia tak gembira pun dengan kejayaan orang. Itu pun adalah tanda-tanda orang tu hasad dengki. Oh. Kadang-kadang kita nampak ada orang berjaya. Kita ni pun kita nak kena, saya pun kena jaga hati saya, Nana pun kena jaga, semua yang menonton malam ni kena jaga juga. Kadang-kadang sometimes nampak orang berjaya, kita tak adalah nak jatuhkan dia, tapi kita rasa macam tak happy pun dengan dia berjaya tu. Itu juga sebenarnya adalah debu-debu hasad dengki. Debu je lah. Belum hasad lagi Maknanya, lah. kalau dia berterusan macam tu, dia akan ada penyakit hasad tu lama-lama kelamaan. Sebab tu kalau orang berjaya, kita kena seronok dengan kejayaan orang. Kita paksa diri kita untuk tahniah untuk dia. Kita kena congrats dia. Walaupun kita ada cemburu ke atau macam biasa-biasa je, kita kena zahirkan kegembiraan sebagaimana dia sedang gembira. Kalau kita just ignore je, itu pun akan memberikan risiko yang tak baik juga kepada kita. Kan? So just puji je orang, tahniah kepada semua orang. Contohnya lah kan, kalau kita macam yang Ustaz cakap tu, yang kita tak ada nak jatuhkan dia, tapi kita tak happy tengok dia. Macam kita tak suka tengok dia show off sangat dia punya kejayaan dekat dalam media sosial. Social media. Akan menyebabkan kita rasa macam akan mengumpat dia dalam diam. And then kita mute orang tu. Adakah tu dibenarkan supaya tidak untuk menjaga hati kita lah? Macam tu. Hai Nuban. Nuban dia pun masuk. Masuk. Ustaz tak jawab soalan. Assalamualaikum semua. Kita masih lagi baru start je lagi ni, belum apa-apa lagi ni. Nubahan soal apa tadi? Dia soal apa? Kau soal apa Ustaz? Oh, beli headphone kat mana tadi Nana nampak? Macam-macam. Bukan soalan dia. Tak kena mengena lah soalan kau ni Nubahan. Okay, kembali balik ke soalan Nana tu. Kita tak boleh tengok dia kan. Mungkinlah kita pernah ada sejarah yang tak apa best ke. Jadi kita jadi tak boleh. Dan sebagai manusia kita akan ada benda tu kan yang kita pendam. Kita bukanlah bermusuh tapi macam orang kata tak boleh pergilah, tak boleh nak move on lah dengan dia ni kan. Okay. Instead of kita buat, kita baca orang putih instead of. Ustaz kan memang baca kutubah dalam bahasa Inggeris dekat KLCC kan. Tak apalah. Okay. Daripada kita memutuskan silaturahim dengan dia, ataupun kita mengutuk dia, berjaya konon aku bukan tak tahu belakang kau macam mana, contoh. Daripada kita duk mengutuk dia dan sebagainya, paling baik kita berbaik je dengan dia. Itu paling baiklah kalau boleh buat. Kalau boleh buat yang tu. Macam mana sekalipun sejarah lama kita maafkan, lupakan. Betul. Dia berjaya sekarang ke, dia show off sekarang ke, atau whatever niat dia yang kita tak tahu. Yang dia nak zahirkan kegembiraan, kita sepatutnya kena bergembira macam dia. Tu kalau boleh buat yang tu lah. Tapi kalau masih tak boleh buat, dan macam Nana sebut tadi, kalau asyik tengok kita pun pula jadi stres, jadi tertekan, jadi apa pula lagi. Macam Nana sebut lah, akhirnya kita mute daripada dia. Dan supaya tak berjumpa dengan dia pun tak. Sebab benda ni sebenarnya Nabi SAW sendiri pernah sebut pada Sayyidatina Aisyah tau. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi cerita, Nabi kata, Aisyah, hati-hati kalau jumpa dengan kaum ni. Saya lupa apa nama kaum tu. Adalah Nabi cerita belakang-belakang, Nabi cerita Aisyah, kaum-kaum ni, ada satu kabilah ni lah kan. Kabilah ni, hati-hati lah kalau boleh, janganlah kita jumpa kaum-kaum dia, orang ni perangai pelik-pelik, contoh macam tu Tapi tiba-tiba orang tu jumpa Nabi, bila tengok kabilah tu jumpa Nabi layan eloknya orang tu. Tahu? Aisyah pun macam pelik, ya Rasulullah tadi belakang, bila Nabi dah habis layan orang tu, kan, bila Nabi dah habis layan, Aisyah pun jumpa balik Nabi. Nabi, ya Rasulullah,
Tadi masa tak ada orang tu cakap macam-macam pasal orang tu. Masa jumpa orang tu elok je baik. Contoh. Ah, Kan? contoh. Kan benda tu Okay. kan berlaku zaman Nabi sendiri. Jadi nak katanya kepada kita bahawa Nabi sendiri pun berharap untuk nak mute dengan orang-orang yang Nabi tak apa suka ni. Oh, Ha. boleh lah. Tapi kalau depan-depan kita kena berbaik lah. Faham. Kan bukanlah berbaik jadi macam bermuka-muka pula, tak lah. Oh, tak lah. Kan? Tapi daripada ikhlas kita depan-depan lah, terus, kan? daripada depan-depan kita terus tunjuk yang kita tak suka, dia kan lagi tak elok. Benda tu kan boleh memutuskan silaturahim. Jadi Betul? lebih baik kita berbasi-basi, bermuka-muka. Bukanlah bermuka-muka yang negatif, tapi daripada kita memutuskan silaturahim, terus tunjuk muka yang tak suka, terus kutuk depan-depan, lebih baik kita berbaik dengan dia depan-depan, dan belakang-belakang kita tak apa suka. Itulah yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi siap bagi tahu dengan Sayyidina Aisyah, hati-hati dengan grup ni, begini, kalau jumpa dia, memang tak elok dah perangai dia orang ni, tiba-tiba Nabi depan-depan, layan elok. Kan? Jadi nak katanya, seboleh-boleh, kalau boleh jauhkan diri, lagi bagus. So macam Nana buat tadi, kita mutekan dia, dah seumpamanya kan. Kalau unfollow kan orang tu nampak kita pula. Yelah, Kan? sebab sometimes kan kita Betul. dalam media sosial kita perlukan mereka yang positif. I mean, kalau kita nak tengok Instagram tu, kita suka orang yang captionnya positif, yang Betul. membina, yang bukannya sarkastik, macam tu kan. So Betul. daripada kita macam apa ni asyik macam ni je post kan. So why not kita buat pendekatan macam tu. Betul, boleh lah kiranya Ustaz kan. Bukan nak Boleh. musuh pun tak ada. Sebab kita tak nak aura yang negatif. Kan bangun pagi tiba-tiba betul. baca caption-caption yang tak elok. Seminggu ni lalu pula. Benda yang kita tak suka tu lah asyik lalu pula kan. Kita takut, mungkin kita sabar untuk seminggu yang pertama. Seminggu yang kedua kita pun dah start type. Mungkin dah frust sangat kot. Mungkin seminggu pertama kita boleh tahan lagi. Kan? Betul. Tapi dah asyik lalu, lama-lama kita pun type. Daripada kita ter-type, lebih baik kita mute je. Betul. So tak ada masalah lah kan. Okay. Boleh. So kita ingat kawan-kawan kita yang dalam ni Ustaz, yang banyak, kalau korang ada soalan tanyalah ya. Kalau yang suka bermuka-muka tu macam mana Ustaz? Itu. Bermuka-muka ni tu kita kata bermuka-muka yang positif ada, bermuka-muka yang negatif pun ada. Faham. Kan? Dia macam ni, menunjuk dengan menunjuk-nunjuk lain tu. Oh. Kan? Kita buat baik, kita tunjuk dekat orang dengan niat yang ikhlas, bukan untuk riak. Yang satu lagi, tunjuk memang untuk orang puji, untuk akhirnya dia bangga diri. Dua-dua tunjuk. Jadi kita depan-depan ni bermuka berarti kita memberi muka. Tapi kita bukan bermuka-muka. Kita menunjuk boleh, menunjuk-nunjuk tak boleh. Bermuka boleh, yang tak boleh bermuka-muka. Yang tu munafik. Faham tak? Faham. Mungkin nak bagi mudah fahamnya macam tu lah. Menunjuk, contoh kan, Nana tak kira lah. Nana punya manager Anas, tolong ambilkan video, Nana sedekah dekat orang. Boleh, itu bagus. Nanti kan inspired. Macam sekarang ni Nana dah ada, tahniah juga saya ucapkan, Nana dah ada Nana punya squad squad prihatin. Squad prihatin Siti Nurdiana. Squad prihatin Siti Nurdiana. So dekat situ Nana akan sentiasa influence, akan sentiasa ajak orang, encourage orang untuk sedekah, untuk derma. So Nana pun nanti akan buat video dan sebagainya masa Nana sampaikan bantuan. Itu Nana menunjuk. Nana kena tunjuk benda ni sebab orang dah bagi duit dekat Nana, dan masa yang sama Nana nak juga orang percaya yang kerja baik yang Nana buat, hasil sokongan yang lain-lain semua ni. So inilah hasilnya, dah kembali kepada orang yang susah. Kita menunjuk. Tapi kita jangan menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk which is purpose kita, tujuan kita tunjuk itu bukan sekadar nak bagi tahu ni duit orang awam, tapi kita nak bagi tahu aku baik. Akhirnya orang puji, akhirnya kita jadi bangga diri. Kita tak nak riak dekat situ. Kita tak nak riak. So sama juga bermuka ni macam kita memberi muka lah. Orang tu kita taklah suka sangat, tapi bila depan-depan kita tak naklah tunjuk kita tak suka dia. Kita terpaksa bermuka, memberi muka, tetapi kita taklah bermuka-muka. Bermuka-muka ni kita munafik lah. Depan-depan kita ni, belakang-belakang kita kutuk. Kita bukan jenis macam tu. Nabi tak kutuk. Nabi cuma suruh dia hati-hati je dengan orang ni. Kalau boleh, hati-hati. Nabi bukannya kutuk. Macam tu lah lebih kurang. Ustaz, apa hukum menghasut orang lain untuk membenci kita? Untuk membenci kita? Maknanya orang tu hasut untuk apa tu? membenci seseorang lah.
Apa hukumnya? Oh, ada orang hasut orang lain untuk benci kita. Hukumnya haram. Bab membenci ni adalah perkara yang membetulkan silaturahim. Dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair ni kitab dosa-dosa besar. Okay, dalam buku tu ada 70 lebih dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi bagi tahu antara salah satu dosa besar adalah qata'ur rahmi, iaitu memutuskan silaturahim. So benci, fitnah, buat benda yang tak elok ke orang, apa semua ni memutuskan silaturahim. So hukumnya adalah haram. Kita hasut orang pun haram. Okay, so macam mana pula bila macam orang dia macam fitnah orang, tapi benda tu dia kiranya macam bila fitnah ni semua cerita akanlah ditokok tambah, betul tak Ustaz? So tu yang bahayanya fitnah, betul tak? Jadi macam mana nak buat kalau kita difitnah? Adakah kita harus diamkan diri ataupun kita kena bagi statement apa yang dia cakap dah tak betul pasal kita? Macam mana? Apa yang the best solution? Okay. Ini kita belum start tajuk penyakit ain kita ni, dah pergi ke lain tadi. Belum. Betul lah. Memang sebelum sahur kita berhentilah. Nampak gayanya memang sahur lah. Itu dah nak cakap. Sebab soalan pun dah memang ke lain dah tu, semua soalan-soalan ni. Tapi kena dengan ain kita apa bagi, Ustaz? Nanti kalau orang ada benci kaitan, kita ada bukan kaitan. kita jadi ain juga kan? Orang tengok menyampah je. Ain. Nampak tengok orang tu, orang betul, ni kan? Betul, okey. Pertama kita nak kena clear, fitnah tu apa? Fitnah ni adalah kita mereka cerita yang tak betul, yang memburukkan orang lain, itu fitnah. Mereka cerita atau mengubah cerita daripada cerita asal, akhirnya benda tu boleh memburukkan orang lain, itu fitnah. Okey, mengumpat pula apa? Mengumpat adalah kita bercerita keburukan orang lain yang betul. Cerita betul. Orang tu punya buruk, cerita betul, yang kalau orang tu dengar benda ni, orang tu tak suka, itu mengumpat. Kalau tuan badan tu tahu ada orang tengah bercerita keburukan dia, itu mengumpat. Itu bukan fitnah. Sebab memang dia ni, lah semua kita nak ada keburukan. Saya pun ada keaiban, ada keburukan, kelemahan saya. Kalau ada orang cerita kelemahan saya dekat luar, kalau saya dengar benda tu saya tak suka, itu namanya mengumpat. Macam cerita kebaikan saja tu bukan mengumpat, kan? Itu memuji, itu pujian. Itu memuji tak ada masalah lah. Bercerita benda yang betul di belakang seseorang yang akhirnya kalau orang tu mengetahuinya, orang tu tak suka, itu adalah mengumpat. Kan? Orang cerita pasal buruk pasal Nana, tiba Nana suka, atau pelik pula, tak ada macam tu. Kan? So fitnah dengan mengumpat ni dua-dua. Suka sebab dapat pahala lah. Kecuali dia senyum je, itu memang tu dah level lain lah tu. Kan? So mengumpat ni bercerita buruk pasal orang yang direka, yang diubah, yang tak betul, tu namanya fitnah. Kalau mengumpat cerita benda yang buruk tapi yang betul dan tidak disukai oleh tuannya, itu adalah mengumpat. So dua-dua tak elok, dua-dua adalah haram hukum dia. Haram. Faham? Okay. Alright. So macam itulah kalau kita duduk dalam kelompok yang macam tu, kalau kita rasa kita perlu tinggalkan, kita tinggalkanlah kelompok yang macam tu. Okay, nanti kejap lagi insyaAllah kita akan share beberapa cara lah supaya kita ni ada amalan yang kita boleh avoid diri kita daripada duduk dalam grup-grup yang macam ni lah, atau berjumpa dengan orang-orang macam ni, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so kita sambung balik ain tu Ustaz. Okay, penyakit ain. Baik. Okay, sekali lagi, penyakit ain ni adalah penyakit yang datang daripada mata, ya. Pandangan mata. Mata kita ni 2 biji je. Tapi daripada mata ni kita boleh melihat, boleh memerhati, boleh memandang, boleh menonton, boleh meneliti, boleh apa lagi? Macam-macam, kan? Lihat lain, memerhati lain. Lihat bukan surface je, tapi kalau perhati dia lain sikit, dia macam dah detail, dia tengok tu detail kan. Memerhati. Contoh, tengok Nana, tengok je lah. Tapi kalau memerhati, dia akan cek satu-satu tu. Tudung apa dia pakai, oh bayi Nana. Oh ni makeup. Oh ni tek lalat. Itu memerhati, dia tengok kan. Menonton. So mata ni dia sangat powerful. Kan, dia sangat powerful. Dia boleh tembus sampai ke dalam dan sebagainya. So daripada mata itu, kata Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata, al-ainun hakun. Nabi kata apa? Sesungguhnya al-ain itu adalah benar. Mata kita ni tak boleh menipu Nana.
Tak boleh menipu. Maknanya al-ainun haqqun tu maksudnya siapa-siapa kalau tengok, itulah bendanya. Kalau dia puji, memang orang tu akan dapat pujian dan mungkin akan memberikan benda yang tak elok juga pada orang tu di samping kebaikan. Kalau dia tengok dia tak suka, akan memberikan tak elok kepada orang yang dia tak suka tu. Sebab tu bahayanya mata ni, al-ainul haqqun. Dan dalam hadis Nabi kata, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqul qadar sabaqtuhul ain wa izastughsiltum faghsilu. Nabi kata apa? Al-ain itu benar. Mana pandangan mata adalah pandangan yang benar. Jika ada sesuatu yang boleh menjangkau al-qadar. Al-qadar ni ketentuan Allah. Mana Allah dah tentukan begini. Kalau ada satu benda yang boleh menjangkau ketentuan Allah, matalah yang boleh menjangkau ketentuan Allah. So nak kata powernya mata ni. Seolah-olahnya macam tu lah. Contoh Allah bagi tahu Siti Nurdana selamat. Allah dah tentukan dekat qada dan qadar Siti Nurdana ni selamat. Tetapi ada mata yang tengok, dia akan kata, aku benci Nana. Akhirnya yang kata tu boleh menjangkau yang selamat tadi. Faham tak? Kalau tak faham pun angguk je lah. Qadar tu lah. Ha? Kalau tak faham pun angguk je lah, cepat sikit habis. Janganlah cepat habis Ustaz. Banyak best ni. So macam tu lah maknanya. Maknanya dia sangat powerful. Mata ni dia boleh buat lah apa-apa kat kita. Nak buat jadi baik boleh, nak buat jadi tak elok pun boleh. Okay? Takutnya. Bahaya rupanya. Okay, so sekarang ni kita nak cerita pasal, kan kita dah bincang awal tadi, kita tak nak cerita malam ni yang orang tak suka kita. Okay? Faham. Tapi dalam masa sama kita tidak nafikan berkemungkinan ada. Cuma kita tak nak sangka buruk dengan orang. Kita tak nak sangka buruk. Dan kita pun tak nak lemah semangat yang kita asyik fikir ada orang tak suka aku, ada orang tak. Kalau kita fikir macam tu, kita akan jatuh. Kita akan stres lah. Kita akan stres kan. Even saya pun sebagai manusia, kalau saya asyik fikir ada orang tak suka saya, kan, dia tak suka ustaz ni, dia nak ustaz lain masuk dengan Sederhana, tapi alah muka ustaz ni lagi, muka si lonjong ni lagi. Contoh kan. Jadi kalau saya fikir yang tu, saya pun jadi Nana malas lah saya, Nana siapalah saya ni. Contoh, saya pun jadi lemah semangat. So kita tak nak fikir orang-orang negatif ni. Sebab tu kita cakap sekarang ni, yang kita nak bincang lebih pada malam ni adalah orang yang suka kita, rupa-rupanya yang suka kita ni pun bahaya. Yang suka kita pun bahaya, okey. Yang tak suka pun bahaya, rupanya yang suka pun bahaya. Benda ni sebenarnya zaman Rasulullah sendiri pernah berlaku. Ada seorang sahabat dia, nama dia Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf nama dia. Siapa nama dia? Sahal. Sahal ni sin ha lam. Sahlun. S-A-H-L nama dia. Sahal. Ingat tak nama ni? Sahal. Sahal bin Hunayf ni, dia ni orang Arab tapi kategori orang Arab yang handsome. So orang Arab ni badan sasa, berbulu-bulu, kulitnya mungkin kasar kan, buat kerja berat. Tapi Sahal bin Hunayf ni, dia cantik. Kulit dia bersih. Jadi di kalangan orang Arab, kalau geng-geng sahabat-sahabat Nabi, kalau jumpa Sahal bin Hunayf, orang macam impress lah. Dia ni makan collagen apalah, macam tu lah. Okay. Memang dia ni smart, handsome. So Sahal bin Hunayf satu hari dia tengah mandi dekat area sungai, kawasan mereka dulu lah di Madinah. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang lain namanya Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ni kawan-kawan dia orang juga, ataupun follower Sahal lah. Mungkin follower Nana lah ni kot, contoh. So ada seorang follower ni yang dia tengok Sahal tengah mandi kat tepi sungai. Bila mandi buka baju kan, tapi janganlah kita bayang dia orang buka aurat. Taklah, mana aurat. Mungkin buka baju. Bila Amir bin Rabi'ah tengok Sahal mandi buka baju, dia puji Sahal. Wih, cantiknya kulit si Sahal. Cantik betul kulit. Dah macam kulit orang perempuan. Ni memang puji ni. Ni bukannya macam menganjing. Bukannya macam perli. Apa jambu macam perempuan. Bukan. Dia memang impress. Tengok kulit orang lelaki biasa kulit macam ni. Tapi kulit kau mulus lah. Gebu lah. Flawless lah. Contoh kan. So Amir bin Rabi'ah ni puji. Bukannya mengutuk ke. Bukannya orang kata menganjing ke apa ke kan. Bukan kat dia. Memang dia puji Kak Nana cantik lah, comel lah, paling comel lah apa. Berkilo-kilo puji Siti Nurdana. Contoh kan. Contoh. Puji. Tapi tak pasal-pasal rupanya dengan puji itu,
menyebabkan Sahal bin Hunayf jatuh sakit. Sakit yang jenis yang tiba-tiba demam, tiba-tiba jadi tak bermaya, demam, lesu, selera makan hilang macam tu. Memang ada orang ni dia puji ikhlas, dia tak ada benda-benda lain apa di sebalik tak ada. Tapi tak pasal-pasal dengan pujian itu menjadikan orang yang kena puji dia tiba jadi lemah semangat, tiba jadi kurang waras, pergi hospital, cek doktor kata okey awak tak ada apa masalah. Pernah, benda ni memang pernah dalam kehidupan saya yang saya dah jumpa ramai orang pun, ramai yang macam ni yang doktor tak tahu dah. Pergi doktor tu kata okey, ni doktor okey. Jadi kalau yang setakat yang saya pernah buat rawatan, yang saya pernah buat treatment dengan ramailah jemaah-jemaah kita semua, memang antaralah sekadar yang saya tahu, kadang-kadang mereka ni kena penyakit ain. Setelah kita tanya dah pergi jumpa doktor belum, dah makan ubat belum, doktor kata apa diagnose punya report dan sebagainya. Kita pun kena respect kepada medical tu. Kan jangan pantau orang sakit ini kena buatan. Pantau orang sakit ini jin. Janganlah saya memang tak gemar lah kalau ada orang-orang yang macam tu. Pantau orang sakit ni kat mana kena buatan ni. Tak nak, tak bukan macam tu. Tetap rawatan treatment medication ni tetap juga kena buat. Tapi kalau doktor dia memang dah terus bagi tahu awak tak ada apa-apa, awak normal okey. Tapi kita tuan badan ni yang tahu. Kan tiba-tiba bila malam ni jadi lemah. Ada orang siang je dah mula jadi gelabah, takut. Benda ni berlaku kepada Sahal bin Hunayf sebenarnya. So bila berita tu sampai kepada Nabi SAW, apa kata Nabi? Bila cerita macam tu kan, Nabi kata apa? Alam yaqtulu ahadukum akhahu. Kenapalah salah seorang daripada kamu ni nak pergi bunuh kawan kamu ni? Macam tu Nabi kata. Kan? Lepas tu Nabi pun tanya, siapa punya kerja ni? Siapa yang menyebabkan saya jadi sakit ni? Ada siapa-siapa yang dengki ataupun yang puji si Sahal ke? Nabi tanya tau. Jadi sahabat dia pun tanya, ini mungkin si Amir ni lah kot. Contohlah macam kita ni lah. Sebab sahabat yang puji tu Amir bin Rabi'ah. Kan? Okay, dia puji. Ini si Amir lah ni kot. Kan? Jadi Nabi pun kata apa? Kalau macam tu, kalau macam ni sebenarnya kamu janganlah sampai nak membunuh kawan kamu. Orang tu elok-elok, sehat, tiba jadi sakit. Nabi kata macam ni, iza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah, kata Nabi. Nabi kata apa macam ni, kamu kalau nak puji-puji orang, kalau kamu tengok sesuatu yang menakjubkan kamu. Menakjubkan. Contoh Siti Nurdana menang. Selagi ada trofi dia seorang yang menang, trofi bola pun dia lah juga. Allah Akbar. Kan? Okay. Maknanya Alhamdulillah, terus rezeki Nana. Alhamdulillah, tanya sikit lagi. Okay. Kata Nabi, iza ra'a ahadukum akhihi ma yu'jibuhu. Kalau kamu tengok saudara kamu, kawan kamu atau public figure kamu yang kamu suka ni, kalau benda tu menakjubkan kamu happy, kamu suka, kamu shock sangat tengok dia ni, fal yad'u lahu bil barakah. Doakan dia dengan keberkatan. Bukanlah puji semata-mata, tapi doakan keberkatan. Masya-Allah. Daripada situlah akhirnya ulama-ulama bincang, antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bincang dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ni syarah kepada Sahih Bukhari. Dia bincang benda macam ni. Jadi sebab tu cara nak puji orang, tanya Kak Nana ataupun cantiklah Kak Nana. Okey, boleh nak keluar statement tu, tapi kalau boleh selitkan juga dalam statement tu sebut pujian dan memuji Tuhan juga. Sebut apa? Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya kita puji Allah dan masa sama kita puji juga Nana. Sebab Nabi kata yad'u lahu bil barakah, doakan keberkatan untuk dia. Semoga panjang umur dalam keberkatan, semoga tahniah, semoga berkat usaha Nana, doa mak ayah semua, doa kawan-kawan berkat, akhirnya berjaya. Kita doakan keberkatan untuknya. Jangan semata-mata puji semata-mata, sebab pujian yang macam tu kata Nabi boleh membunuh orang tu. Membunuh berarti sama ada menyakitkan orang dan sebagainya. Jadi kita baca Masya Allah, tabarakallah, tahniah Kak Nana. Masya Allah ataupun tabarakallah Kak Nana, tahniah dengan brand baru by Nana, hijab, scarf, kan. Mana puji macam tu. So pujian macam tu lah yang akan memberikan kebaikan kepada Siti Nurdana. Masya Allah, tabarakallah, handsome Ustaz Malani. Macam tu lah. Macam tu lah. Faham semua? Say faham. Dah nampak okay. Semua faham. So tak habis lagi tu. Dekat hujung hadis tu Nabi beritahu apa? Nabi kata apa? Ini Nabi buat solution. Dah Sahal bin Hunayf tu dah
dah jadi sakit. Nabi kata, kenapa Amir kamu boleh, tak pasal kawan kamu ni sakit. Lain kali kalau nak puji orang, doakan keberkatan untuknya. Jadi apa kata Nabi? Nabi suruh Amir ambil wuduk. Jadi sahabat Nabi yang bernama Amir bin Rabi'ah ni, Amir bin Rabi'ah pun dia ambil wuduk. Kalau orang dulu kan bukan ambil wuduk guna paip, mereka kan guna bekas. Oh, okey. Kan bekas. So dia ambil wuduk, dia pun basuh muka, dia ambil basuh tangan, berwuduk sampai habis. Lebihan air wuduk tu, Nabi suruh mandi ataupun Nabi suruh jirus kepada Sahal bin Hunayf. Ada riwayat kata kalau Imam Ibn Hajar sebut, jirus daripada belakang. Mana ketika Sahal bin Hunayf tak tahu ni, kan, jirus dia supaya dapatkan balik semangat dia ataupun aura tu. So orang yang lebihan, orang yang memuji tadi. Sebab tu kalau Nana perasan antara treatment rawatan alternatif bagi orang yang dah tak tahu rasa sakit apa, jenuh dah makan ubat pun tak semua sembuh, antara rawatan alternatif yang biasa ustaz-ustaz buat, maksud saya sendiri pun kadang-kadang saya akan suruh dia ambil air kolah 7 masjid. Air kolah, kan air kolah ni orang akan ambil kan, so lebihan air tu tentukan air kolah tu 7 masjid. Kenapa 7 masjid? Sebab masjid kan area kita, so yang memuji ni mungkin orang area kita. So kalau 7 masjid lagi luas lah dia punya radius kawasan tu kan. So manalah tahu yang memuji kita tu dia pernah berwuduk dengan air kolah tu ke dan seumpamanya. Tambah pula air kolah tu memang dah bagus, ada azan, ada dengar bunyi bacaan Quran apa semua kan. Air kolah yang orang guna untuk berwuduk So ambil air kolah tu, mandikan orang yang sakit tu. Alhamdulillah setakat ni kita belajar daripada tok guru alim ulama dulu. Memang antara nak bina balik semangat kita adalah dengan dimandikan dia. Sama ada dengan air kolah masjid. Dan benda yang sama dibuat oleh Rasulullah SAW kepada Amir bin Rabi'ah. Disuruh Amir bin Rabi'ah, baginda suruh Amir bin Rabi'ah berwuduk. Lebihan air wuduk itu jiruskan atau mandikan. Sebab tu dalam hadis yang awal yang kita baca tadi, yang Nabi kata apa? Al-ainu haqqun tu, penyakit ain tu ataupun pandangan mata tu adalah benar. Kalau ada benda yang boleh mendahului qadar, al-ain lah yang boleh mendahului qadar. Wa izastughsiltum faghsilu. Jika kamu diminta untuk mandi, maka mandi. Mandi dekat sini apa? Makna lebihan air tadi tu untuk bagi semangat balik ke orang yang sakit tadi, kita mandikan dia. Itu yang kaedah ada orang dulu dia mandi semangat dengan mandi bunga. Sebab semua Tuhan cipta. Boleh juga dekat keliling kita ni semuanya ada aura-aura tersendiri. Matahari ada aura api. Angin ada aura angin. Air ada aura air. Kan bunga atau pokok-pokok ada aura tanah. Kan takkan kita nak mandikan dengan air tanah pula. Jadi kita mandikanlah dengan pokok-pokok atau bunga-bunga atau daun-daun yang tak beracun dan tak bahaya, yang tak gatal lah. Pergi belasah daun-daun yang gatal pula kan, mandi pula orang tu, kesian pula. So pokok-pokok yang ada keliling kita kadang-kadang dia ada aura tersendiri. Sebab tu orang dulu-dulu dia buat mandi bunga. Tapi janganlah mandi tu dekat public tu, yang mandi bunga tu kan. Tapi janganlah buat dekat public, berkemban. Oh nak dapatkan semangat sebelum nak kahwin, pergi mandi bunga depan-depan ramai, pakai berkemban, mandi duduk. Tak boleh lah yang tu. Nak bagi semangat boleh. Tapi tertutup lah. Kan macam tu. So maknanya semangat itu datang daripada orang yang memuji. Ataupun kadang-kadang semangat ni datang daripada mak sendiri. Salah satu treatment bagi orang yang hilang semangat, boleh juga mandi dengan mak sendiri. Walaupun Siti Nurhaliza sekarang umur dah berapa dah kan? Contoh umur Nana dah 60 tahun. 20. Mak Nana. Okey, umur Nana 60, umur mak 90, mandi dengan mak. Tapi bukanlah suruh mandi tak pakai apa-apa. Mandi kan, mandi. Kerana makna lebihan air mak ni dia ada semangat mak kita Nana. Betul kan? Lepas tu ada antara treatment yang diajar oleh ulama-ulama kita juga ataupun guru kita, kadang-kadang mandi dengan mak. Tapi bukanlah kita duduk kat bawah, mak kat atas cangkung mandi lebihan air kotor. Dia taklah, mana mandi sama-sama. Kan jirus mak jirus kita. Mandi dalam kolam renang pun boleh Ustaz kan? Mandi dalam kolam renang pun boleh sama-sama. Kan? Air mak tu bersampung air kita lah. Malah mandi bersama ni, Nabi dengan Sayyidatina Aisyah pun mandi sama-sama. Dalam hadis, dalam sebut, riwayat Sayyidatina Aisyah sebut, saya kuntu aghtasilu ma'a Rasulullah SAW min ina'in wahid. Saya ni Sayyidatina Aisyah sebut saya ni mandi dengan Rasulullah dalam satu bekas yang sama. Bukanlah berendam dua-dua dalam tu. Manalah zaman Nabi ada bathtub. Yelah. Bekas yang sama tu maksudnya dia cedok untuk Nabi, Nabi cedok untuk Sayyidatina Aisyah. So benda yang sama kita buat dengan mak kita.
Bagi orang yang hilang semangat, ialah yang kadang tak tahu penyakit apa sebagainya kan. So salah satu caranya adalah farsilu tadi, mandi. Silu. Maknanya dengan cara mandi tu, insya-Allah. Okey, itu baru satu cara. Ada banyak lagi cara lain untuk kita nak berlepas daripada penyakit ain ni. So kita sebut tadi, penyakit ain ni orang bukan benci kita, orang suka kita. Sahal bin Hunayf, Amir bin Rabi'ah puji dia sebab cantik kulit dia, tapi tak apa pasal sakit dia. Dan so Nabi suruh sahabat Amir bin Rabi'ah berwuduk, dia air wuduk tu mandikan kepada Sahal, dan akhirnya Sahal pun sembuh balik kan. Jadi itu. Tapi Imam Ibn Qayyim sebut dalam Fathul Bari, ada cerita Imam Ibn Qayyim antara ulama hebat lah. Dia beritahu apa? Treatment yang macam ni akan mujarab, akan maknanya terbukti kalau orang tu yakin, orang yang sakit tu. Tapi kalau orang tu menolaknya atau macam ragu-ragu atau macam tak yakin atau mempersenda-sendakan, alah apa benda lah, benda ni benda apa ni, mandi lebihan wuduk, lebihan air kolah masjid apa ni. Kalau dia tidak yakin, dia tidak percaya, dia yang macam orang kata nak cuba-cuba tanpa meyakininya, benda tu takkan jadi. Itu pandangan Imam Ibn Qayyim. So kita kena yakin. Kalau ada ustaz atau tok guru bagi tahu dia, awak nanti ahli waris tolong ambil mana air kolah masjid, contohlah macam sekarang ni musim PKP kan, mungkin masjid pun tutup sebagainya, air kolah pun tak digunakan, mungkin tak sesuai lah time ni. Cuma ni yang time biasa. So sebelum ni memang dibuat oleh ulama-ulama dulu, malah tok guru dan ustaz-ustaz pakar-pakar perubatan syifa, mereka buat dengan cara mandi air kolah masjid tu sebab lebihan air wuduk yang kita tak tahu. Mungkin di kalangan yang jemaah-jemaah masjid tu ada yang pernah memuji kita yang menjadi sebab akhirnya kita jadi sakit. Okey, faham. So itu cara-cara dia untuk menghindari daripada salah satu cara. Ada cara-cara lain lagi. Cuma kita pergilah tengok soalan-soalan kalau ada soalan. Punca penyakit ain ni macam mana Ustaz? Daripada diri sendiri ke ataupun memang daripada orang lain? Punca penyakit ain, macam mana soalan-soalan dia? Dia kata adakah penyakit ain ni berpunca daripada kita sendiri? Mungkin kita macam tak tahulah, mungkin kita post kat Instagram lawa benar ke muka tu orang puji ke, lawa nak make up ke, macam mana? Okey, jawapannya dua-dua. Dia atas orang yang expose dan kedua orang yang memuji. Dua-dua ni menjadi punca. Okeylah, zaman Nabi dulu, Sahal bin Hunayf bukanlah expose kat Facebook, kat IG pun. Dia tak expose pun, cuma dah kebetulan orang nampak. Bayangkan kalau zaman dulu yang orang tak ada social media, yang orang tiba-tiba lalu tepi jalan boleh nampak, kita pun dah bahaya. Apatah lagi hari ni kita yang menampakkan kepada follower kita yang berjuta. So lagilah ada risikonya. Tapi bukanlah maksud kita kena sembunyikan diri dalam gua pula. Tak boleh lah. Bukanlah macam tu. Tetap juga kita kena beri inspirasi kepada orang. Kita tetap juga kena menghiburkan orang. Ya, macam saya pun takkanlah saya nak buat kelas saya tertutup je. Jadi saya kena juga buat juga kelas public. Kan? Sekali saya buatlah kelas dengan Siti Nordana. Adalah 1029 yang menonton. Kalau saya buat kelas saya sendiri, adalah 3 orang menonton. Aduh. Kan? So, dia punca ni dua-dua. Sama ada yang expose ataupun yang puji tu juga boleh menjadi sebab. Okey, ni adalah. Ini beberapa hipotesis lah. Yang berapa sebab-sebab yang menyebabkan boleh jadi penyakit ain. Ada orang ni mulut dia masin. Kalau orang dulu dipanggil sang kelembai. Pernah dengar tak perkataan sang kelembai? Sang kelembai ni, dia macam kalau dia cakap apa-apa jadi. Orang kata mulut masin. Kan dia kata jangan main, jatuh. Betul-betul jatuh budak tu. Oh, ada memang wujud Ada, memang ada. Kadang-kadang orang-orang yang kadang-kadang orang lama-lama, kadang tak orang lama pun memang ada. Kita orang muda-muda ada orang yang mulut masin. Kita pun tak tahu dia makan garam ke, dia makan telur masin banyak ke apa. Tapi memang mulut dia ni memang ada orang macam tu yang terpilih. Jadi bahaya orang yang mulut masin ni. Jadi siapa yang rasa dirinya mulut masin sebab pantang cakap je jadi. Contoh pantang cakap jadi. Seolah-olah macam dia ni ada sixth sense tau. Kan? Jadi orang macam ni kena banyak berzikir, orang macam ni kena banyak doakan keberkatan pada orang. Ataupun kena doa elok-elok pada orang. Betul orang dulu kata, walaupun orang dulu kan, tok nenek kita, mak ayah kita, bila mana dia tak suka orang tu, dia kata celaka kau tak. Dia kata apa? Bertuah je kau. Bertuah lah. Walaupun dia marah kan. Sebab dia takut, sebab dia sebagai orang lama yang terlebih dulu makan garam. Itu yang mungkin sebab tu mulut masin tu. Sebab terlebih dulu makan garam. Sebab dia dah boleh expect, dia dah boleh budget lah kan. So, sebab tu walaupun dia tak suka, tapi daripada dia doa benda yang tak elok kepada orang tu, lebih baik dia doa bertuah kepada orang tu.
Memang Bertuah. betul ramai budak degil-degil. Kan, degil-degil akhirnya berjaya hari ni. Setengah Diana, degil tak payah Ah. cakap lah dulu. Mak Tapi Nana mungkin selalu panggil anak, bertuah lah kau ni. dengan doa mak tu juga sebenarnya mulut masin tu. Hmm. So ada orang memang macam tu. So puncanya bukan sekadar kita expose, tapi ada orang yang mulut masin. Kan, dengan dia Faham. puji lebih-lebih pun, dah tambah pula kalau dia puji, dia tak puji keberkatan. Tak ada Masya Dia Allah, tak puji tabarakallah keberkatan, lah. dia duk puji kita. Dia tak ada puji semoga berkat kejayaan Nana, semoga kena doa keberkatan tu. Jadi kalau tak puji keberkatan, bahaya. Okay, faham. Dan antaranya ada orang yang ni ulama ni kira orang dulu ataupun ulama-ulama buat kajian ni, orang yang boleh mudah bagi penyakit ain dekat orang ni iaitu orang yang sikit berzikir dan dia banyak membicarakan hal keduniaan. Maksudnya orang tu Dia ni akan orang yang kurang berzikir satu, dan dia banyak bersembang pasal hal-hal keduniaan, benda yang mewah, yang pasal dunia. Orang macam ni pun kalau dia cakap apa-apa dekat orang boleh jadi ain. Maknanya boleh merosakkan orang tu. Ya ke? Takutnya. Jadi sebab tu kalau orang yang berzikir banyak, contoh ulama-ulama dan sebagainya, kalau dia cakap sesuatu, dia akan jadi baik pada orang tu. Kan? Tapi ulama-ulama macam mana sekalipun, dia nak puji orang, ulama ini, orang-orang soleh, dia akan puji dengan dia memuji Allah. Sebab tu kita sebab tu saya pun cadangkan, dan saya pun pernah sebut pada Nana kan, setiap apa-apa kejayaan yang Nana dah dapat, contoh baru menang award ke apa kan, yang terbaru AME kan, Betul. bersusun kotak dan macam kotak kasut dah tu kan, menang tu. Okay, so dalam kemenangan itu, tolong selit dalam caption tu puji Tuhan juga, supaya orang yang membaca caption kejayaan itu, akhirnya dalam masa yang sama orang juga akan tak lupa untuk memuji Tuhan di samping memuji Siti Nurhaliana. Dan inilah yang dibuat oleh ulama-ulama dulu, ataupun sampai even hari ni dia dah jadi tradisi orang Arab sampai hari ni. Orang Arab di Malaysia dah start ada sikit-sikit, tapi orang Arab suka buat benda ni. Kalau dia ada rumah yang besar, contoh rumah yang besar, mahligai, rumah banglo, memang orang puji, orang lalu depan rumah ke tu, cantik, hebat lah orang ni. Jadi tuan rumah ni supaya dia selamat daripada penyakit ain, dia letak besar-besar signboard dekat dia punya atap dia ke, supaya daripada jauh orang nampak Allah Muhammad contoh, ataupun Allah terus, supaya orang nak tengok rumah banglo nampak Allah, jadi orang akan puji Allah dan masa sama memuji tuan rumah. Tengok kalau kita pergi negara Arab, kita akan nampak bangunan tinggi-tinggi ada Allahu Akbar kat atas tu, ataupun ada Allah Muhammad. Macam tu. Even kalau kat Malaysia hari ni pun memang ada, kita dah tengok dah banyak dah, kita tengok korporat yang ada bangunan sendiri, wisma sendiri, memang dia letak perkataan Allah Muhammad. Baguslah benda tu, sangat bagus, supaya orang bukan sekadar memuji kita, orang memuji Tuhan yang memberi rezeki nikmat itu, dalam masa yang sama benda tu akan menyelamatkan kita. Jadi sebab tu siapa-siapa hari ni, tak kira bukan Siti Nurhaliana saja, siapa-siapa yang menonton hari ni, kita semua mungkin ada kelebihan dan nikmat yang kita dapat sekarang. Contohnya mungkin ada orang ni dapat naik pangkat, mungkin orang ni baru dapat apa-apa saja yang dia nak share kegembiraan dia. Silakan share, tak ada masalah. Cuma yang penting jangan riak. Dan sharing itu kalau boleh captionnya puji Tuhan. Betul. Supaya orang yang membacanya juga bukan sekadar ambil inspirasi, dan masa sama orang yang membaca juga boleh memuji Tuhan. Alhamdulillah. Terima kasihlah juga Kak Ustaz sebab selalu guide Nana macam mana nak tulis caption-caption dekat Instagram. Saya takkan sempat guide kalau Nana tak minta. Jadi kalau ada orang minta, insya-Allah kita akan cuba share lah mana yang saya mampu. Sebab tu kalau orang puji kita pula, kita nak balas apa? Kalau bahasa Melayu kita, alhamdulillah, ini semua daripada Allah. Kan? Itu bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Arab, Nabi ajar kita macam mana? Hadza min fadli Rabbi. Bila orang puji kita, kan, tahniah lah, cantik lah apa semua kan. Saya inspired lah tengok. Kita kata apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah kelebihan daripada Tuhanku. Atau bahasa Melayu mudah kita, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Ini semua daripada Tuhan. Tuhan bagi kepada saya, doakanlah saya. Mana kita tak lupa untuk puji Tuhan juga. Sebab ada orang bila kena puji, sebab ada orang bila dia kena puji, dia pun macam tersengih-sengih. Well, ni kan kerja keras I. Ni kan kerja keras I. Dulu I tak macam ni, tapi sekarang hasil usaha I sendiri I dapat. Jadi dia lupa untuk puji Tuhan. Bahaya tu statement yang macam tu.
Lepas tu kena selalu sebut hadza min fadli rabbi. Kita kena ingat Tuhan bagi kita. Sebab apa pun kelebihan yang kita ada hari ni pun, kalau orang tak support, Sister Nurdana, kalau orang tak support, follower tak support, kita tak akan dapat apa yang kita dapat hari ni. Betul, betul. Jadi apa-apa kita Maknanya kembalikan balik semuanya kepada pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. sebabnya kalau Allah nak salurkan nikmat kat kita tu mungkin melalui peminat juga. Macam tu Ya, kan. betul. Terima kasih Dia tak ada semua. siapa yang boleh berjaya dengan sendiri, tak ada siapa. Peniaga kedai makan, dia tak akan berjaya kalau orang tak datang kedai makan dia. Betul. Jadi dia kena menghargailah pelanggan-pelanggan dia dengan dia bagi makan free setiap hari Jumaat ke, atau bila time orang bayar dia tak berkira yang sen-sen. Itu sebagai penghargaan. Sebagai penghargaan. So macam Nana sangat menghargai semua peminat Nana. Terima kasih. Kan. So lepas ni you all bolehlah tambahkan ucapan-ucapan kalau nak memuji orang. Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga dengan Nana sendiri pun kalau dipuji cakap semua kita balikkan kepada Allah. Betul tak Ustaz? Betul. Alhamdulillah, betul. semua terbaik. Ustaz malam ni banyak dapat ilmu. Ramai yang komen best. Allah yang gerakkan hati kami. Kasih sayang yang Allah salurkan. Okay. Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah. kasih sayang pun Allah salurkan juga. Betul Ustaz? Betul. Semua itu datang daripada Allah. Sebab tu kita jaga hubungan kita dengan Allah dan bersama-sama jaga juga hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. So treatment, rawatan, penyakit mata atau penyakit ain tadi tu ataupun evil eye tu kalau orang putih, orang bukan Islam, mereka juga percaya dengan evil eye ni. Diorang So percaya? apa yang diorang buat tangkal pula. Kalau kita search dekat Google, evil eye yang sangat famous iaitu satu sekeping yang warna biru yang tengah-tengah ada warna hitam. Apa tu? Pergilah ke luar negara, especially negara Arab ataupun pergi ke Turki. Turki sangat familiar dengan benda. Atau pergi ke negara Arab, biasa kita akan jumpa. Dia macam kalung atau macam anting-anting letak dalam kereta, gantung dekat pintu rumah. Dream catcher tu. Dream catcher satu. Dream catcher satu lah kan memang dia buat tu nak panggil mimpi semua tu. Itu pun jangan percayalah tapi dia macam dream catcher tapi dia bentuk yang jenis macam kita gantung-gantung juga tapi dia bentuk biru, ada bulat hitam dekat tengah, dia panggil evil eye. So orang buat benda tu untuk apa? Google sekejap. Orang buat benda tu, dia gantung dekat rumah, gantung dekat kereta sebagai tangkal pula. Pun salah juga. Tak boleh. Islam tak benarkan kita pakai tangkal. So Islam suruh zikir, Islam suruh baca doa, Islam suruh. Yang kita akan bincang kejap lagi adalah salah satu treatment kepada penyakit ain ni adalah salah satu treatment adalah zikir. Betul. Itu evil eye. Lalu kadang orang buat souvenir dan sebagainya datang pada luar negara, especially daripada Middle East atau dekat Turki sangat famous benda ni. Evil eye. Okay. Urafat lah tu kan kiranya Ustaz. Ya betul. Tangkal jangan terlibat lah. So hati-hatilah. Kadang-kadang kita rasa benda ni bagus untuk pendinding kita. Oh saya pun tak nak lah orang puji-puji atau orang dengki dengan saya. Kita bergantung evil eye tu. Tak boleh. Tangkal tak dibenarkan. Dalam Islam sebut haram. Kan ma wakala tamimatan fala atamallahu lah. Wa man wakala tamimatan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nabi kata siapa yang gantung tangkal, dia telah engkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Siapa yang gantung tangkal, dia Tuhan tidak akan menyempurnakan kehidupan dia. Fala atamallahu lah. Jadi tangkal-tangkal jangan mainlah. Jangan mainlah. Jadi solution dia yang kalau let's say lah apa benda yang kita boleh amalkan setiap hari Ustaz. Okey. Kalau dalam bab penyakit ain spesifik penyakit ain, kejap lagi saya nak sentuh satu iaitu maksurat. Tu kejap lagi. Okay, tu kejap lagi, alright? Tu mungkin last satu kejap lagi kita cerita satu treatment kita supaya kita ni sentiasa berhati-hati. Kita boleh jaga diri kita daripada benda yang orang hasad ke atau orang suka sangat ke, antaranya melalui maksurat. Tu kejap lagi Nana ingatkan saya kalau saya lupa tentang maksurat tu. Cuma dalam bab penyakit ain ini antara doa yang spesifik yang Nabi ajar kita iaitu siapa yang boleh tolong type. Type dalam bahasa Roman pun tak apa. Kan? A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min syarri kulli ainin lammah. Laju pula. Macam dah pula. A'udzu yang pendek cara Ustaz. Paling pendek a'udzu bikalimatillahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Penyakit ain dia tak datang daripada syaitan. Penyakit ain datang daripada manusia. Sebab tu dia bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan. Sebab tu doa ni dia spesifik. Nabi ajar kita a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min kulli syaitanin wa hammah, daripada syaitan, wa hammah binatang berbisa, wa min syarri kulli ainin, ada perkataan ain di situ. Wa min syarri kulli ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada mata-mata yang melihat. Sama ada mata yang dengki atau mata yang memuji. Google lah. Apa doa dalam Google? Doa penyakit ain. Mungkin keluar lah kot. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min syarri kulli ainin lammah. Ataupun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini juga. Tu boleh juga? Boleh. Sebab doa tu, aku minta lindung daripada-Mu ya Allah dengan kalimat-Mu yang sempurna daripada kejahatan setiap makhluk yang diciptakan. So mata-mata yang jahat yang memandang ni, itu makhluk lah. Makhluk lah. Pun boleh juga. Paling simple kalau tak hafal a'udzu bikalimatillahi tammah yang panjang ni, baca Qul. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dua ayat terakhir tu dia punya point. Kan? Ya, kalau kita nak terjemahnya, aku berlindung dengan Allah yang mencipta segala makhluk. Kan? Aku minta lindung daripada Allah menciptakan segala makhluk. Yang aku minta lindung daripada Allah daripada bahaya-bahaya gelap apabila ia masuk. Aku minta lindung daripada kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus pada simpulan-simpulan yang orang yang buat sihir. Kan? Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. So suratul falaq tu bagus. Qul a'udzu birabbil falaq tu. Atau baca qul a'udzu birabbin nas pun boleh juga. Sebab dia ada ayat min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. So orang yang nak buat jahat dengan kita ni sama ada jin ataupun manusia. So baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang paling basic lah. Yang ni dalam mak surat ada. Dalam mak surat ada confirm yang ni kan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ada dalam mak surat. 3 qul ada dalam mak surat. Betul. Alright, panjang pula saya ceramah ni Nana. Faham ke semua orang ni? Okey Ustaz, daripada tadi tak beranjak tau diorang stay je. Maknanya diorang suka topik ni, macam diorang pun ramai nak tahu. Ni alhamdulillah ada yang tolong share ni. Dia tajuk dalam bahasa Arab ni bagus. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu pun ada kat dalam mak surat juga. Ada. Siapa yang boleh tolong Google yang saya baca yang panjang tadi, doa penyakit ain. Kalau boleh Googlekan ni bahasa Arab tu, tolong copy, tolong pastekan juga dalam ni. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min syarri kulli ainin lammah. Itu dia lebih spesifik kepada penyakit ain. Sebab ujung tu ada perkataan, aku minta lindung daripada penyakit, daripada ain, daripada mata-mata orang yang dengki atau mata-mata orang yang boleh memberikan keburukan. Baca dalam bahasa Melayu boleh Ustaz? Kalau yang tak pandai, tak boleh baca Jawi tu? Boleh je, dalam bahasa Melayu pun boleh. Yang penting kita faham makna. Ya Allah, aku minta lindung ya Allah daripada kejahatan-kejahatan makhluk. Ya Allah, aku minta lindung denganmu ya Allah daripada kejahatan-kejahatan mata-mata yang memandang. Okay. Sebab tu penting hidup kita ni, sesiapa pun kita, tak semestinya public figure, tak semestinya Siti Nurdiana, siapa-siapa pun kita, ada orang akan suka, akan ada orang yang tak suka, akan ada orang yang suka. Dan dia adalah subjektif. Tak mestinya orang yang berkulit gelap, hitam tu tak ada orang suka, tak? Ada orang tak suka orang yang berkulit putih. Kan? Ada orang tak suka suara halus, dia suka suara yang garau. Tak suka suara-suara halus macam ustaz ni. Kan? Dia nak yang garau, ada. Sebab suka ni dia adalah benda yang subjektif. Jadi siapa pun kita, walaupun kita rasa kita ni biasa-biasa saja, sebenarnya akan ada orang yang suka. Jadi macam mana, dan masa yang sama juga akan ada orang yang tak suka. Jadi oleh yang demikian, kita kena sentiasa prepare, bersedia diri kita dengan beberapa amalan-amalan harian yang akan bantu kita. Okay? Kita beli handphone hari ni, handphone kita semua dah diletakkan beberapa chip dalam tu yang selamat virus. Contoh kan, contoh kita pakai iPhone sekarang ni contoh. iPhone dah tak perlu antivirus sebab dia dah buat dah sistem iOS dia tu memang virus tak boleh masuk.
Kan? Faham? Kalau komputer Windows kita pakai, kena ada antivirus, kita kena install antivirus lah apa benda semua. Semua apa-apa yang dicipta ni mesti kena ada benda anti. Maknanya untuk nak menangkis benda yang tak elok masuk. Maknanya Begitu juga adalah manusia. pending dia. Manusia sendiri mesti kena ada antivirus dia. So, antivirus kita zikir lah. Antivirus kita zikir. Saya nak tanya Nana lah. Semestinya Nana sebagai public figure. Dan Nana pula orang Islam. Kan? Ustazah pula. Nana ada tak amalan-amalan yang mungkin boleh share dengan yang aku ada amalan yang boleh bagi inspirasi kepada sahabat-sahabat. Sebab saya yakin Nana mesti ada amalan supaya yalah, kita boleh jaga diri kita dalam masa yang sama juga kita selamat. Bukan sekadar nak pahala kita juga nak jaga keselamatan kita. Kalau Nana boleh share. Okey, sebenarnya Nana share dengan semua apa yang Nana amalkan adalah maksurat Sugro pagi dan petang. Nana amalkan ni dah dekat setahun. Lepas Ustaz Syarizan sendiri yang recommendkan Nana untuk baca maksurat pagi dan petang. So sebenarnya masa Nana mula-mula baca tu bila Nana banyak tengok ceramah juga. So kebanyakan doa dekat dalam tu semuanya adalah yang memang sangat komplit. Perlindungan macam untuk sihat badan ada, untuk rasa-rasa gelisah ada. So dia komplit. Jadi Nana cakap Nana nak jadikan ni sebagai amalan Nana lah. Walau macam mana Nana sibuk pun Nana mesti adakan juga time tu untuk baca maksurat tu pagi dan petang lah. So Alhamdulillah Nana rasa kan Nana rasa dia punya kesan dia tu kan sangat luar biasa lah. Betul Nana cakap. Nana rasa hati tu rasa lebih tenang. Kita tak macam takut sangat. Tak ada macam risau yang melampau. Bila risau, dia kan macam balik-balik. Tak apa, aku ada Allah. Macam tu. Kalau sebelum ni, kalau kita risau kan kita macam kelang kabut sikit kan. Tu dah nak call Ustaz lah. Ustaz kenapa lah ni? Kau ni jarang berdoa ni. Macam tu. So maksurat tu Nana suka amalkan sebab dia komplit semua dia. Macam tu lah. Nana dah hafal lah maksurat? Alhamdulillah. Bila dah selalu baca? Hafal. Kan? Nana dah kita selalu dah baca. terhafal kan? So sebab itu Nana yang bestnya. yang Nana start hafal tu sebab Nana dengar dekat dalam YouTube yang ada maksurat pagi dan petang tu. Nana ikut yang melodi. Dia bila dia bermelodi, so Nana senang follow.